Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraya Hasanah binti Basri pada Fakulti Bahasa dan Pendidikan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Semester 5 yang memegang matrik D201014 pada kumpulan 2. Seperti yang kita tahu, setiap kanak-kanak akan mengalami tahap perkembangan yang berbeza mengikut rentak mereka sendiri. Secara amnya, perkembangan kanak-kanak akan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, iaitu antaranya adalah faktor genetik, neurologi dan persekitaran. Secara umumnya dapat kita lihat bahawa tahap perkembangan fizikal kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan adalah berbeza. Perkembangan fizikal dalam kalangan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Perkembangan yang dikaitkan ini adalah perubahan yang berlaku pada bahagian fizikal kanak-kanak, iaitu seperti berat badan, ketinggian, lilitan kepala dan tangan, nisbah badan dan kaki, kandungan lemak badan, pertumbuhan gigi dan rangka tulang. Di sebelah ini dapat kita lihat adalah perbezaan perkembangan fizikal kanak-kanak lelaki dan perempuan. Perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat. Menurut kurikulum Persekolah Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan pada 4 bahagian, iaitu kebersihan alam sekitar, keselamatan, kesihatan dan psikomotor. Ia juga sering dikaitkan dengan kebolehan kanak-kanak menggunakan anggota badan, otot dan koordinasi mereka untuk menjalankan sesuatu aktiviti harian mereka. Tambahan itu, perkembangan fizikal juga ialah perkembangan motor yang merangkumi kemahiran-kemahiran koordinasi otot untuk menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal. Contohnya adalah seperti kanak-kanak berjalan, berlari, memanipulasi objek, duduk, melompat dan sebagainya. Selain itu, perkembangan fizikal juga merangkumi perkembangan sensori, iaitu khususnya penglihatan dan pendengaran. Semasa berlakunya proses perkembangan ini, kanak-kanak akan mengalami perubahan dari segi ketinggian, berat badan, tulang. Kanak-kanak akan menjadi lebih kuat. Dengan itu, kanak-kanak akan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Pada era globalisasi kini, dapat kita lihat bahawa terdapat pelbagai isu berkenaan dengan perkembangan fizikal kanak-kanak yang terbantut. Antaranya adalah disebabkan ibu bapa yang terlalu sibuk akan memberikan gadget kepada kanak-kanak untuk membiarkan kanak-kanak itu lebih duduk diam untuk menarik fokus mereka terhadap penggunaan gadget tersebut. Oleh yang demikian, bagi mengelakkan isu-isu tersebut, ibu bapa perlulah lebih peka terhadap perkembangan fizikal anak-anak dengan mengikut kesesuaian usia mereka bagi mengelakkan tumbesaran dan proses-proses aktiviti fiziologi mereka terbantut di usia yang lebih meningkat. Perunding Pediatrik dan Neurologi Pusat Perubatan Dr. Muhammad Faizal As-Siddiq Muhammad Fakhruddin berkata, kegagalan mengesal gejala yang akan ditunjukkan oleh kanak-kanak boleh menyebabkan rawatan lewat untuk diberikan kepada kanak-kanak hingga boleh menyebabkan tumbesaran kanak-kanak terencat. Untuk pengetahuan anda, perkembangan motor asas terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran motor halus dan juga kemahiran motor kasar. Kedua-dua kemahiran ini merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan anggota badan mereka. Bagi kemahiran motor halus, ia sangat penting kepada kanak-kanak awal usia untuk kesediaan mereka terusnya bagi memasuki tahap pendidikan yang seterusnya, iaitu prasekolah formal. Beliau berkata ibu bapa perlu memerhatikan 4 perkembangan membabitkan perkembangan motor besar, iaitu bila kanak-kanak mula duduk dan berjalan. Seterusnya, perkembangan motor kecil pula seperti pergerakan mata, boleh memegang objek, mula bertutur, senyum dan mengenali orang lain. Samping itu, ibu bapa juga hendaklah sentiasa membuat pemantauan terhadap perkembangan kanak-kanak dengan memberi tumpuan yang spesifik tentang bagaimana kanak-kanak bermain, belajar, bercakap dan bergerak pada setiap hari. Terdapat pelbagai aktiviti yang ibu bapa boleh lakukan bersama kanak-kanak bagi mengekalkan perkembangan mereka terus berlaku. Ibu bapa juga boleh mengaplikasikan konsep ini untuk melihat tahap perkembangan dan kewarganegaraan anggota badan kanak-kanak, iaitu dengan memperhatikan bagaimana mereka mula mengenal objek dan mencuba untuk memegangnya. Seterusnya pula, bagaimana pula kanak-kanak itu mula bergerak seperti merangkak atau mendapatkan objek tersebut. Dan bagaimana pula
Kanak-kanak ini menggunakan kawalan anggota badan mereka untuk mempelajari sesuatu. Semua aktiviti yang saya sebutkan tadi adalah merupakan perkembangan fizikal anggota badan kanak-kanak. Proses yang kompleks ini berlaku memerlukan kekuatan fizikal, koordinasi otot, keseimbangan badan dan persepsi yang tepat. Peringkat perkembangan ini melibatkan bagaimana kanak-kanak memperkembangkan kemahiran baru mereka. Kebolehan ini perlu digalakkan dengan aktiviti yang sesuai dapat disediakan untuk pembelajaran kanak-kanak tersebut dan proses memperkembangkan lagi perkembangan fizikal mereka. Pada peringkat awal pembesaran kanak-kanak ini, mereka akan memperkembangkan otot anggota badan dahulu. Setelah otot berkembang dengan baik dan kuat, mereka akan cuba menggunakan kekuatan otot dengan melakukan aktiviti tertentu. Antaranya adalah mereka akan cuba bergerak, merangkak dan memegang objek yang dijumpai. Contohnya, kanak-kanak akan berjumpa pensel. Mereka akan cuba memegangnya. Kemudian kanak-kanak itu akan cuba mencontoh mengikut imajinasi mereka sendiri. Konklusinya, perkembangan fizikal ini merupakan perkembangan yang penting untuk kanak-kanak, terutamanya apabila sudah masuk ke alam persekolahan. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah cakna terhadap perkembangan mereka. Dengan itu, ibu bapa hendaklah meluangkan masa bersama kanak-kanak dengan melakukan perkara yang boleh membantu perkembangan mereka dari semua aspek perkembangan. Apabila ibu bapa banyak menghabiskan masa dengan kanak-kanak, ibu bapa akan lebih banyak masa untuk mempraktikkan pengetahuan yang mereka ada di samping mengenali anak-anak mereka. Elakkanlah memberi gadget kepada kanak-kanak kerana ia akan mempengaruhi perkembangan mereka.